iaitu dari India, dari China, dari Timur Tengah. Kemudian ada juga yang datang dari Jepun dan Korea, cuma tak sebesar daripada Barat kemudiannya. Jadi kita dapati bahawa alunan dan gelombang peradaban yang datang adalah bersifat Asia, yang datang dari kawasan-kawasan tadi pada waktu pra-kolonial. Kita boleh bayangkan migrasi ini seperti gelombang. Gelombang pertama datang peradaban dari India misalnya. Bila datang gelombang kedua, gelombang dari China, dia tidak menghakiskan gelombang yang pertama, tapi dia bertindan dengan gelombang yang pertama tadi. Bila datang gelombang yang ketiga melalui Islam, begitu juga. Jadi kita dapati bahawa setiap kali kedatangan peradaban yang berbeza, ianya akan disimpulkan dalam suatu wadah yang majmuk rupanya. Dan saya rasa ini yang kita alami semasa zaman pra-kolonial. Iaitu pengalaman itulah yang kemudiannya bila datang Barat, memperkenalkan yang Barat pula. Apa yang berlaku di zaman kolonial itu sebenarnya yang banyak mempengaruhi bentuk yang kita dapati penghayatan etika dan peradaban hari ini dipengaruhi oleh zaman kolonial itu. Kerana zaman kolonial itu telah memperkenalkan banyak perkara, khususnya ilmu kolonial, iaitu cara berfikir, cara memerintah dan sebagainya berasaskan prinsip undang-undang moden. Jadi konsep moden itu datang bersama penjajah. Dan itulah yang menggubah kembali gabungan peradaban-peradaban itu dan disesuaikan dalam kerangka undang-undang dan peraturan lembagaan yang kita tahu hari ini. Jadi apatah lagi dengan globalisasi, ianya mencambah proses penghayatan peradaban dan etika itu. Setelah selesai menonton video, sila jawab soalan pengukuhan berikut. Video yang ditayangkan selepas ini akan membincangkan mengenai kerangka analisis bagi penghayatan etika dan peradaban. Sila tonton video tersebut. Bila kita berbincang tentang etika dan peradaban, kita sebenarnya membincangkan fenomena yang dilalui oleh semua masyarakat di dunia. Namun, tiap-tiap masyarakat di dunia ini mengalami pengalaman yang berbeza dalam menangani dan juga menghayati etika dan peradaban. Begitu juga dalam konteks kita, kerana kita ada pelbagai peradaban, maka bentuk-bentuk peradaban itu diambil dan dipilih sesuai dengan keperluan dan acuan Malaysia misalnya. Oleh yang demikian, ada 3 perkara pokok yang menentukan penyesuaian sesuatu peradaban kepada masyarakat itu. Yang pertama, iaitu struktur sosialnya, iaitu seperti sistem rajanya, sistem agamanya, pemerintahan. Dan yang kedua adalah sejarahnya, iaitu lain waktu, lain sejarah. Raja itu mempunyai peranan yang berlainan. Dan yang ketiga, mengikut
biografi yang membentuk hidup seseorang individu, keluarga dan masyarakat. Jadi ketiga faktor ini menentukan bagaimana acuan peradaban itu kita hayati. Soalan pengukuhan. Menceritakan mengenai impak kepelbagaian terhadap peradaban. Sila tonton video tersebut. Salah satu perkara yang jarang kita beri perhatian ialah bagaimana proses migrasi ini membentuk kepelbagaian dalam masyarakat seluruh dunia, seperti datangnya orang dari India ke Asia Tenggara, orang Cina ke Asia Tenggara, ke alam Melayu, orang Inggeris, orang Eropah. Inilah yang menjadikan masyarakat kita itu bersifat majmuk dan juga pelbagai. Jadi peradaban itu ditentukan oleh apa? Ada 4 faktor, iaitu ditentukan oleh faktor geofizikal, iaitu alam sekitar. Yang keduanya, mesti ada orang kan, ditentukan oleh masyarakat. Dan orang itu hidup dan nak makan, nak minum, itu yang dikatakan ekonomi. Dan akhirnya orang-orang itu juga adalah yang menyimpulkan segala kegiatan itu dan membentuk pemikiran dan cara-cara hidup yang sesuai. Maka peradaban itu ada 4 komponen yang ditentukan, yang digalakkan oleh proses migrasi tadi. Video ini akan menceritakan mengenai konsep peradaban tuan rumah dan peradaban tetamu serta pengaruhnya terhadap sesebuah masyarakat. Sila tonton video yang akan ditayangkan sebentar lagi. Seperti yang kita ketahui, migrasi faktor penting yang membawakan kepelbagaian. Dan migrasi ini bukan hanya daripada luar, dalam kawasan ini juga berlaku migrasi. Misalnya orang dari Sulawesi, dari kawasan Bugis datang ke Tanah Melayu, daripada Sumatera, Aceh datang ke Tanah Melayu. Ini adalah putaran dalaman, juga putaran dari luar, China, India. Jadi kita dapati bahawa setiap peradaban itu diasaskan dengan peradaban peribumi. Maknanya kita ini masyarakat peribumi atau host society, masyarakat yang menjadi tuan rumah kepada masyarakat-masyarakat lain dan peradaban lain. Jadi peradaban yang paling asas di kawasan ini ialah peradaban peribumi ataupun peradaban bumi putera. Kerana sebelumnya India dengan peradaban di India, China dengan peradaban di China, Timur Tengah dengan peradaban dia. Bila dia datang sini, dia adalah peradaban tetamu. Jadi tuan rumah peradaban pribumi, peradaban lain adalah peradaban tetamu. Jadi itu kita kena faham. Apa yang saya nak perkenalkan dalam kefahaman dalam penghayatan ini ialah konsep masyarakat tetamu dan juga masyarakat penerima ataupun masyarakat yang menerima tetamu, ya. Jadi kita dapati yang mendahului segala peradaban ialah peradaban alam Melayu, diikuti dengan peradaban daripada India, daripada China, daripada Arab, dan ini merupakan peradaban tetamu dan kita menjadi adat tuan rumah lah, ya. Jadi tetapi oleh kerana kita duduk serumah, maknanya peradaban ini dalam satu tempat fizikal, kita bahawa peradaban itu ada tempat fizikal dia, ada masyarakat dia, ada ekonomi dia dan ada pemikiran. Maka dalam proses beratusan tahun ianya bergaul dan membentuk satu bentuk yang kita dapat hari ini setelah dipengaruhi oleh kolonial dan baru-baru ini dengan globalisasi. Jadi peradaban kita itu mendapat menurut gelombang yang berbagai dan akhirnya dalam bentuk apa yang kita lihat hari ini.
Saya mengambil kira tahun 1957 iaitu tahun kemerdekaan sebagai satu lagi puncak di mana peradaban itu telah uh, uh, beralih dari segi pemerintahan kekuasaan itu yang mempengaruhinya iaitu dalam tangan rakyat Malaysia sendiri. Jadi kita telah mengadunkan peradaban itu sesuai dengan undang-undang, peraturan. Ada perundangan negeri, ada perundangan persekutuan, agama dijaga oleh negeri misalnya. Jadi ini perkara-perkara ini adalah kita membentuk peradaban sesuai dengan keperluan kemerdekaan dan moden. Apatah lagi dengan globalisasi, adanya dunia tanpa sempadan. Jadi dari satu segi negara mengikat kita melalui sempadan-sempadan fizikal dengan pasport kita, dengan dokumen-dokumen lain yang kita perlu ada, MyCard dan sebagainya. Tetapi dunia melalui lapangan digital membebaskan kita. Jadi itulah sifat peradaban kita hari ini yang sangat majmuk sifatnya. Kita jangan lupa apabila kita sebut etika dan peradaban ni, satu perkara yang kita harus teliti ialah bagaimana kegiatan pemerintahan mengisi peradaban itu. Misalnya dalam pemerintahan kita di Malaysia, kita memperkenalkan sistem perancangan 5 tahun misalnya. Tidak 5 tahun ada rancangan Malaysia ke 10, ke 11, 12 dan sebagainya. Institusi ini dari satu segi ianya bukanlah institusi peradaban, tetapi ia mengisi peradaban itu, mengatur peradaban itu mengikut sistem pemerintahan yang ada. Kerana ini tidak ada dulu. Jadi artinya peradaban kita itu dibentuk kembali sesuai dengan wujudnya sebuah negara. Jadi pada pandangan saya, negara ini pembangunannya mendahului pembangunan bangsa. Jadi kalau heboh kita dengan bangsa Malaysia itu hanya wujud apabila negara Malaysia itu sudah ada. Dan jadi usaha kita sekarang masih lagi ingin mewujudkan bangsa Malaysia. Ini tahun 2020, kita masih lagi dalam tahun menentukan ada tidaknya wawasan 2020. Kita pergi kepada soalan pengukuhan. Sila jawab soalan berikut. Okey, itu adalah keseluruhan bab yang akan kita belajar pada hari ini. Apa yang awak dapat daripada bab ni, awak tengok tak video yang saya dah tunjukkan? Jelas ke tak videonya? Semua boleh dengar? Boleh saja. Okey, apa yang semua dapat daripada video yang saya dah tunjukkan tadi? Boleh share tak? Boleh share tak apa yang semua dapat daripada video yang saya tunjukkan? Sama juga macam dalam kelas. Bila lepas kita tengok satu-satu video, so kita akan bincangkan dah apa yang diterangkan berkaitan dengan video tersebut. Lagi? Next, seterusnya, apa yang mencetuskan kepada migrasi? Kenapa boleh wujudnya satu-satu migrasi tu? Melalui apa? Kedatangan apa yang menyebabkan wujudnya migrasi dekat satu-satu tempat? Kelompok mana yang datang ke Malaysia ni? Berapa etnik yang ada dekat Malaysia? Yang dalam video tu diterangkan ada berapa etnik yang disebutkan tadi. Etnik apa yang ada dalam tu?
Boleh tak semua buka videonya? Azhar tak nampak muka lah. Buka video lah. Mana semua orang ni? Baru 20 orang. Mana kawan awak yang lain? Fatihah, kelas ni ada berapa orang? 2 orang lagi mana? Ada yang kongsi? Okey. Dia tahu tak? Dia ada tak dalam grup, kita punya grup? Dia ada tak? Dalam grup Telegram, dia ada ke tak? Okey, maksudnya dia tahu dah tu. So, tak apa, kita bagi peluang sampai pukul 9 dan kehadiran kira yang itu sahajalah. Alright. Disebabkan hari ni ada service kelas, selenggara kelas korang tu semua. So, untuk hari Rabu dan Khamis, kita buat online. Kelas lain pun buat online ke tak? Macam mana Fatihah? Kelas lain tak ada online? Kelas korang yang lain? Kelas saya seorang je online? Ke korang hanya ada satu kelas sahaja hari ni? Okey. Mungkin tak ada makluman lagi kot sebab Ustazah dapat makluman 6 dan 7 hari bulan ada selenggara kelas, seluruh kelas. So, Ustazah tak tahulah fakulti korang pun macam mana kan. Alright, kita tengok bab 3. At the end of the class, Ustazah nak semua terangkan satu-satu apa yang korang faham berdasarkan kita punya bab. Dan next week, insyaAllah, kita akan buat quiz next week. Meliputi 4 bab lah. Hari ni kita akan cover 2 bab. Next week kita buat quiz. Siapa yang dapat rendah tu terpulang. Ustazah pun tak dapat nak membantu. Sekejap. Boleh nampak slide? Okey, terima kasih. Okey, insyaAllah topik kita yang kita akan belajar pada hari ini adalah berkaitan dengan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Pada minggu lepas kita dah belajar tentang etika dan peradaban di alam Melayu dan juga di luar alam Melayu. Apa pada era pra-kolonial, kolonial dan juga pasca kolonial. Pada era pra-kolonial tu adanya kedatangan apa? Ke tanah Melayu. Ada apa dekat tanah Melayu? Pada era pra-kolonial. Adanya datangnya bangsa-bangsa daripada mana? China, India, Timur Tengah. Lepas tu pada era kolonial adanya penjajahan daripada mana? Masih ingat ke? Siapa yang menjajah di Melaka? Daripada mana tu datangnya semua pada era kolonial? Ada Portugal, Belanda dan apa? Satu lagi? British. Yes, British. Good. Selepas kedatangan mereka semua tu, peradaban dekat Malaysia ni dah mula berubah. Pertindangan peradaban tu dah mula meningkat. Adanya adat resam
ada istiadat, etika, etos dan etiket. Pada era pasca kolonial, ada 6 etika yang dibawa oleh zaman pra-kolonial dan juga kolonial ini telah terbentuk. Sehinggalah pada hari ini, peradaban global kita ni telah tercantumnya pertindangan, ada istiadat, etika dan sebagainya yang dibawa daripada luar wilayah alam Melayu, di dalam alam Melayu ataupun daripada penjajahan British pada ketika itu. Okey, kita tengok hari ini masih lagi bersambung dengan kita punya bab 2, etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Okey, cuba baca sinopsis dan keluarkan untuk saya 3 poin, 3 poin dan tulis dekat kita punya chat. 3 poin apa yang awak dapat daripada kita punya sinopsis. Okey. Apa poin pertama yang awak dapat daripada kita punya sinopsis pada bab ini? Apa yang dimaksudkan dengan migrasi, diversity? Apa pentingnya migrasi ataupun diversity ni dalam etika dan peradaban? Macam mana migrasi ini mempengaruhi etika dan peradaban? Dengan datangnya apa? Tak ada lagi yang dekat chat. 2 minit lagi sudah bagi masa. Tulis dekat chat, dekat message tu, in call message. Dah ke semua? Dah atau belum?
Lagi orang lain, apa yang awak dapat daripada kita punya sinopsis? Awak ni ramai, takkan dah tak boleh nak respon kan dalam ni kan? Ni dah di antara keburukan bila kita beronline. Sebab kita tak boleh nak face to face. Tak dapat nak tengok respon masing-masing macam mana. Sekejap Ustazah, tengok time. Okey, baik. Wujud putaran migrasi dan datangnya peradaban Cina, India, Timur Tengah dan Adam Melayu. Peradaban Cina, India, Timur Tengah dan Adam Melayu ni pada era apa? Pada era pra-kolonial. Eropah tu pula datang pada era kolonial. Itu je awak perlu ingat dalam kita punya susu galu masa. Hazim cakap percampuran budaya dan etika. Kuasa-kuasa besar yang datang semasa era kolonial menyebabkan asimilasi, akulturasi dan amalgamasi. Apa benda yang dimaksudkan dengan asimilasi, akulturasi dan juga amalgamasi ni? Itu nanti kita akan tengok. Terima kasih pada yang respon. Next, kita tengok apa yang dimaksudkan dalam sinopsis ni. Yang pertama yang awak perlu faham, apa yang awak perlu faham adalah berkaitan dengan fenomena migrasi. Migrasi ni apa? Perpindahan satu-satu bangsa kepada negara orang lain. Macam tu je, senang nak faham kan? Berpindahnya, datangnya India, China, Timur Tengah ke alam Melayu, masing-masing ni dibawa etika dan juga sistem mereka tersendiri. Macam kita, bila kita pergi ke luar negara, kita membawa sistem kita sendiri. Kita membawa adat kita sendiri. Kita membawa gaya kehidupan kita sendiri. Sebagai contoh, kalau awak pergi ke Australia, awak tetap lagi membawa awak punya adat, pemakaian kita, pemakaian baju kurung, kan? Bila hari raya pakai baju kurung, bila berkahwin kita akan ikut adat kita. Itu adalah etika peradaban menerusi apa? Migrasi, perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey, pada era pra-kolonial ni, migrasinya datang daripada mana? India, China, Timur Tengah dan juga alam Melayu. Okey, nombor satu boleh faham? Boleh Ustazah. Okey, terima kasih. Yang kedua, apa yang awak perlu faham dalam kita punya sinopsis ni? Iaitu kedatangan manusia daripada Eropah, iaitu pada era kolonial. Era kolonial ni datang Eropah. Apa yang datang kat sini? Portugal, British, Belanda yang menjajah di Selat Melaka pada ketika itu. Dan bila mana datangnya manusia Eropah ni ataupun bangsa-bangsa Eropah pada era kolonial, melalui perdagangan, penjajahan, dia bawa peradaban dengan sistem etika mereka pula. Dia ni datang daripada orang putih ni, dia bawa etika dia masuk negara kita. Dan berlakulah pertindangan peradaban dan juga etika daripada China, India, Timur Tengah, alam Melayu dan juga daripada Eropah. Okey. Dan tercetusnya adanya wujudnya asimilasi, akomodasi,
akulturasi dan juga amalgamasi. Apa benda yang empat CCC ni kan? Dan berlakunya migrasi buruh bila mana pada era Eropah ni bangsa Cina, diorang ni dijadikan buruh apa? Bangsa Cina. Buruh apa? India pula sebagai apa? Pada era penjajahan. Orang Melayu pula sebagai apa? Ingat ke tak? Itu dalam sejarah dulu-dulu. Orang Cina tu sebagai apa diorang ni? Orang India ni pula sebagai apa? Dijadikan buruh apa? Orang Melayu ni dijadikan buruh apa? Ingat ke tak? Seingat saya lah, kalau bangsa Okay. Cina dia dijadikan buruh dekat lombong biji timah. Okay, lagi. Bahasa India? Getah ke? Pembahagiannya dekat getah, dekat pertanian. Orang Melayunya pula macam mana? Itulah wujudnya migrasi dan wujudnya masyarakat majmuk dekat Malaysia. Macam mana boleh adanya Cina, India disebabkan oleh buru-buru paksaan ni lah. Okey, itu nombor 2 yang awak perlu faham. Dan yang ketiga, pada era pasca kolonial, berlanjutanlah diorang punya etika peradaban yang mereka bawa ni sehinggalah era globalisasi pada hari ini. Okey, dan terbentuknya super diversity. Apa benda yang dimaksudkan dengan super diversity tu? Kepelbagaian yang sungguh kompleks dari segi migrasi. Adanya 6 perkara yang kita tekankan daripada awal tu. Etika, etos, etiket, adat istiadat, adat resam semua dah bercampur bau dan membentuk super diversity dalam pelbagai masyarakat majmuk. Okey. Apa yang perlu faham dalam bab ni adalah berkaitan dengan proses pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Tadi awak dah faham macam mana etika dengan peradaban tu terbentuk. Okey. Soalan Ustazah balik. Macam mana etika dan peradaban tadi terbentuk? Daripada mana? Daripada mana? Boleh respon? Yang Ustazah Daripada migrasi dan kepelbagaian. Alright, daripada migrasi dan juga kepelbagaian. Terima kasih yang respon. Dan macam mana kita nak analisis impak etika dan juga peradaban dalam masyarakat kepelbagaian? Impak tu apa benda impak? Impak itu adalah kesan. Kesan etika dan peradaban yang dibawa daripada China, India, Timur Tengah, daripada Eropah dalam masyarakat kepelbagaian. Apa kesan yang berlaku kepada kita bila mana penjajah-penjajah ni masuk negara kita? Dari sudut etika dan peradaban kita nak tengok, bukan daripada sudut lain. Macam mana etika kita pada waktu sekarang, macam mana peradaban kita pada waktu sekarang. Kalau kita tengok sekarang, kita panggil adab-adab. Adab manusia pun dah berlainan dah sekarang. Macam mana adab orang dewasa sekarang? Macam mana adab budak-budak sekarang? Orang kata kurang adab. Itu dah bila mana datangnya pemikiran-pemikiran daripada penjajahan yang membawa adat-adat tersebut. Jadi orang rasa, alah benda biasa je kan? Bercakap dengan mak ayah kau aku, benda biasa je. Sebab itu telah dibawa oleh peradaban-peradaban daripada penjajahan barat. So kita tak nak benda tu. Dalam subjek ni, apa yang Ustazah nak adalah kita terapkan agama tu balik dalam etika dan peradaban. Macam mana kita nak baik pulihkan etika dan peradaban berlandaskan agama, bukan berlandaskan kepada pemikiran barat. Okey. Ini apa yang kita akan belajar. Kandungan khusus bab 3, pembentukan etika peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Komponen etika dan peradaban. Ada 4 komponen. Persekitaran, geofizikal, masyarakat dan demokrasi, ekonomi dan pasaran, falsafah dan pemikiran. Kita tengok yang ketiga, Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian. Kenapa disebut gelanggang kepelbagaian? Sebab di Selat Melaka itulah ada perdagangan, adanya pertukaran, ekonomi, pelabuhan
Dan kita tengok yang keempat, warisan dan pendigitalan sejagat. Okey. Pengenalan. Istilah peradaban ni berasal daripada bahasa Arab. Daripada awal lagi tu kita dah belajar benda ni, bab 1 lagi, berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud ketemadunan, hadarah. Sebelum datang Islam, perkataan yang digunakan yang membawa maksud peradaban adalah budaya yang bertunjangkan kepada keluhuran nilai dan kehalusan budi pekerti. Peradaban tu, sebelum datangnya Islam, peradaban tu kita faham sebagai keluhuran ataupun kehalusan budi pekerti. Adab lah maksudnya kan. Istilah Melayu yang biasa kita guna menjelaskan tentang peningkatan hidup masyarakat. Istilah Melayu pula kita panggil kemajuan, pembangunan. Istilah Arab, ketemadunan. Sebelum datang Islam, istilahnya adalah keluhuran nilai ataupun kehalusan budi pekerti. Yang ketiga, bila datangnya Islam, menurut istilah Melayu pula, kemajuan ataupun peradaban ni bermaksud kemajuan dan pembangunan. Dan selepas datangnya Islam, istilah Arab ni mula digunakan dan diterima pakai dalam bahasa Melayu. Ingat 4 konsep ni, peradaban bermaksud ketemadunan, itu berasal daripada bahasa Arab. Okey, sebelum Islam bermaksud kehalusan budi pekerti. Dan istilah Melayu bermaksud kemajuan atau pembangunan. Dan sekarang di Malaysia kita hanya ambil satu istilah, iaitu istilah istilah ketemadunan. Okey, boleh faham berkaitan dengan istilah? Okey, istilah yang pertama datang dalam bahasa Arab, iaitu apa? Apa benda? Ketamadunan. Okey, good. Yang kedua, sebelum datang Islam, apa yang dimaksudkan dengan peradaban? Hazim. Sorry Ustazah, boleh ulang soalan? Tak dengar. Sebelum datang Islam, apa yang dimaksudkan dengan peradaban? Apa yang masyarakat sebelum datang Islam tu guna? Kehalusan budi pekerti. Dan istilah Melayu pula pada ketika itu menggunakan kemajuan dan pembangunan. Kalau istilah pun awak tak mampu nak faham, kita nak masuk ke dalam lagi, nanti makin awak stuck. Jadi makin tak faham. So dari sini kena faham, peradaban tu adalah ketemadunan. Itu je. Okey, etika tu apa benda? Prinsip moral atau nilai-nilai akhlak, tu etika. Kalau kita cakap ada sopan santun, menjadi orang yang lemah lembut, budi pekerti. Okey, peradaban pula sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa. Kemajuan sosial, kebudayaan sesuatu bangsa. Itu yang dimaksudkan dengan peradaban. Okey, pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Kenapa pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian ni boleh terbentuk? Okey, melalui sistem kepercayaan dan agama. Penempatan masyarakat. Adanya penempatan masyarakat di satu-satu kawasan. Sebagai contoh, datangnya India, datangnya Cina, dia menduduki di alam Melayu dan membawa dia orang punya adat-adat yang tersendiri. Maka terbentuklah etika dan peradaban daripada India, Eropah, katan sangka hayat. Yang keempat, sistem organisasi dan institusi sosial yang teratur. Yang kelima, bahasa yang serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri.
kan? Bila terbentuknya etika dan peradaban ni, akan terbentuknya pelbagai bahasa. Sebagai kita dekat Malaysia, kita menggunakan bahasa Malaysia. Kalau orang Thailand, dia menggunakan bahasa Siam. Kalau orang Indonesia, dia menggunakan bahasa Indonesia. Kalau orang British, dia menggunakan bahasa Inggeris. Itu ada terbentuknya bahasa yang serumpun. Bila orang Cina datang ke Malaysia pun, mereka ini cuba untuk menggunakan bahasa Malaysia dalam kita punya pertuturan. Yang seterusnya, sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral. Bila terbentuknya etika dengan peradaban ni, sudah pasti ada perundangan. Nak tak nak, kita kena patuh dekat perundangan. Sebagai contoh awak sekarang, melalui perundangan universiti, kena ikut. Bila awak dah berada dalam universiti, awak kena ikut peraturan universiti. Kena masuk ke kelas, kena attend kelas, kena join program, kena buat assignment. Itu perundangan yang telah ditetapkan oleh universiti untuk awak grad nanti. Dan kita punya perundangan dekat Malaysia melalui mahkamah. Adanya perundangan sivil, adanya perundangan syariah. Dan yang seterusnya kita tengok daya reka cipta dalam penciptaan teknologi dan pembinaan. Kan, pada masa ni kita dapat tengok macam mana teknologi yang serba canggih. Bagi contoh kita sekarang, kita mampu berinteraksi walaupun secara jauh melalui apa? Teknologi. Dan pembinaan pada zaman sekarang, kita tengok pelbagai bangunan yang telah dibina. Sehingga kan ada satu bangunan dekat kita punya, dekat mana tu? Saya tak ingat dekat mana, dekat menara yang tertinggi di dunia. Dekat mana? Ada yang tahu dekat mana menara yang tertinggi di dunia? Menara kedua yang tinggi dekat dunia? Menara apa? Orang panggil apa? Okey. Kita tengok yang seterusnya, kelahiran dan perkembangan daya kreativiti. Kreativiti manusia pun dah semakin meningkat bila pembentukan etika dan peradaban ni terbentuk melalui pelbagai migrasi. Kita dapat tengok perkembangan daya kreativiti ni telah membantu masyarakat membina masyarakat yang sejahtera, membantu negara membina negara bangsa yang sejahtera dari segi sosialnya, dari segi ekonominya, dari segi pembangunannya, daripada pelbagai aspek lah. Kita punya kreativiti tu telah meningkat seiring dengan peningkatan etika dan juga peradaban. Okey, persekitaran geofizikal. Okey, lazimnya suatu etnik mempunyai pertalian sejarah, tradisi, budaya dengan persekitaran kawasan tertentu. Kan, geofizikal tanah Melayu sebuah semenanjung yang dikelilingi Laut Cina Selatan dan Selat Melaka sebagai laluan tempat pertemuan dan pergaulan dua peradaban besar iaitu Cina dan juga India. Okey, Cina dan India ni dia datang melalui pelabuhan Laut Cina Selatan dan juga Selat Melaka. Apa yang dibawa oleh mereka adalah melalui kegiatan perdagangan. Sumber dan produk pertanian dalam alam Melayu menjadi asas dagangan dengan peradaban lain. Apa yang mereka tukar-tukar dengan kita tu? Import, export dengan kita. Dekat alam Melayu ni kaya dengan apa? Dekat alam Melayu ni kaya dengan apa? Biji timah. Lagi? Ya, boleh respon dekat chat. Kalau tak boleh nak buka awak punya video ataupun sound kan, respon je dekat saya punya chat tu. Okay. Sumber dan produk pertanian dari alam Melayu menjadi asas dagangan dengan peradaban lain. Antaranya apa? Biji timah, kan? Apa lagi yang kena daripada tanah Melayu ni? Banyak yang telah dibawa khazanah kita
juga dua peradaban. Ada yang juga sampai mengaku itu adalah hasil daripada mereka, sedangkan itu diambil daripada tanah Melayu. Dan kita tengok peradaban Malaysia dalam menyulam peradaban majmuk dunia melalui pertukaran budaya, difusi budaya. Seterusnya, masyarakat dan demokrasi. Kita tengok masyarakat dan demokrasi. Masyarakat tu apa yang dimaksudkan dengan masyarakat? Sekelompok orang yang terbentuk melalui sistem interaksi sosial. Kita semua ni lah dalam satu masyarakat. Adanya interaksi di antara kita. Adanya percakapan, pertukaran ekonomi, jual beli. Itu semua adalah interaksi sosial. Dan terbentuknya masyarakat. Macam mana ciri-ciri masyarakat ni boleh terbentuk? Berkelompok, berbudaya. Kalau seorang orang tak panggil tu masyarakat, orang panggil tu individu. Tapi bila adanya satu kelompok, awak ni dalam satu kelas, orang panggil masyarakat. Dan adanya perubahan, adanya interaksi, adanya kepimpinan, adanya aturan sosial, adanya pemerintahan, adanya orang yang diperintah, ada kelas, ada status, itu semua masyarakat. Dan kita tengok apa yang dicakap oleh Konjaran Nigrat 70. Masyarakat ini satu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama hingga mereka dapat menorientasikan diri dan berfikir mengenai diri sebagai kesatuan sosial yang mempunyai batas-batas tertentu. Apa yang dimaksudkan dengan masyarakat dalam konteks Malaysia? Masyarakat plural ni terdiri daripada pelbagai bangsa yang membentuk satu kependudukan dari hidup sebagai komuniti yang berasingan dekat Tanah Melayu ni. Dan Tanah Melayu ni ada berapa etnik dekat Tanah Melayu di Semenanjung? Ada berapa? Ada berapa etnik di Semenanjung? Kebiasaannya ada berapa etnik? Ada orang ke tak dalam ni? Ada 3. Ada 3. Apa benda yang 3 tu? Melayu, Cina dan India. Melayu, Cina dan juga India. Kan? Dekat Bumi Putera Sabah pula adanya Kadazan Dusun, Bajau. Dekat Bumi Putera Sarawak pula adanya Iban, Melanau. Dan kewujudan masyarakat plural sejajar dengan penjajahan yang datang ke Tanah Melayu. Apa yang mereka bawa ke Tanah Melayu ni telah mempengaruhi kita punya konteks masyarakat. Kita tengok garis masa pembentukan masyarakat Malaysia. Peradaban majmuk ni telah terbina pada Kesultanan Melayu Melaka, penjajahan Portugis dan juga penjajahan Belanda. Itu peradaban majmuk, datangnya pelbagai peradaban Kesultanan Melayu Melaka, kemudian datangnya peradaban yang dibawa oleh Eropah, daripada Belanda, daripada Portugis, daripada Belanda. Kemudian wujudnya masyarakat majmuk pada era penjajahan Jepun. Masyarakat majmuk tu melalui pelbagai buruh paksaan dan setelah kemerdekaan terbentuknya Malaysia. Dan pada era terbentuknya Malaysia sehingga pada zaman sekarang wujudnya kepelbagaian dalam masyarakat majmuk. Kita tengok dari kemajmukan kepelbagaian. Istilah masyarakat majmuk ni kita guna untuk rujuk kepada masyarakat pelbagai etnik dekat Tanah Melayu ni. Selepas datangnya penjajah, mereka ni bawa pendatang daripada China dan juga India untuk kepentingan ekonomi. Apa yang dimaksudkan dengan budaya majmuk dekat Tanah Melayu ni?
Budaya majmuk tu hasil pertembuhan dan juga pertembungan budaya besar dunia. Maka terlahirlah fenomena sosial di alam Melayu. Peradaban majmuk pula bercirikan sebagai semula jadi, tanpa paksaan dan juga fleksibel. Dan terbentuklah masyarakat majmuk bercirikan pemaksaan dan juga perbezaan. Adanya pemaksaan buruh. Disebabkan itu wujudnya masyarakat majmuk dan wujudnya perbezaan di antara kita, Cina, India dan juga Melayu. Konsep memahami proses hubungan etnik. Ini apa yang dimaksudkan dengan segregasi, akomodasi, asimilasi, amalgamasi. Okey. Kita tengok kotak yang pertama, segregasi. Apa nak maksudkan dengan segregasi? Pemisahan ataupun pengasingan satu-satu etnik dengan etnik yang lain. Dia nak separatekan. Segregasi ni nak separatekan, nak pisahkan. Berlaku dalam pemisahan tempat tinggal, sistem pendidikan, pengangkutan, kemudahan awam. Kita tengok dekat Malaysia ni, kan ada sekolah-sekolah, adanya sekolah-sekolah yang berbangsa Cina, adanya sekolah yang hanya berbangsa Melayu. Dan kita semua dipisah-pisahkan melalui pusat-pusat pengajian. Yang kedua, kita tengok akomodasi. Penerimaan terhadap norma dan nilai etik lain tanpa menggugat budaya masing-masing. Kita bebas amalkan budaya kita, dia bebas amalkan budaya dia. Kita sedar dan kita hormat etnik lain. Dekat Malaysia ni kita adanya akomodasi ni. Segregasi pun kita ada. Sebab apa? Akomodasi ni, bila kita hidup dengan bangsa lain, contoh bangsa Cina, India dekat Malaysia ni, kita kena hormat budaya, agama bangsa mereka. Okey, yang seterusnya, asimilasi. Proses integrasi sahada yang akan menghasilkan satu kelompok masyarakat yang mempunyai satu budaya, satu bahasa, satu agama. Asimilasi ni, proses integrasi sahada. Maksudnya, terbentuknya budaya dan juga terbentuknya struktur masyarakat. Bila adanya satu budaya, adanya bahasa, adanya agama, maka itu merupakan asimilasi, proses integrasi sehala. Macam contoh kita bangsa Melayu, adanya agama Islam, adanya kita punya bahasa Melayu, ada apa lagi? Adanya budaya orang Melayu. Kan? Yang kotak keempat, amalgamasi. Tahap asimilasi yang paling tinggi. Proses pencantuman melalui biologi. Kita tengok perkahwinan campur. Macam mana dekat Malaysia terbinanya negara yang pelbagai ni melalui kemajmukan masyarakat dan wujudnya perkahwinan campur. Skema proses hubungan etnik di Malaysia. Ini yang boleh tengok tahap putaran. Sebagai contoh, kita ambil akomodasi. Bila adanya akomodasi, dimensi nilai yang terhasil adalah hormat. Bentuk hubungan sosial adalah topuk panas pautan dipanggil. Hasilnya adalah kontestasi. Kesepaduan sosial pula rendah tidak baik. Ini adalah data-data lah berdasarkan hubungan etnik di Malaysia yang telah dikeluarkan. Okey, yang ketiga kita nak tengok dari sudut ekonomi dan juga pasaran. Pada era pra-kolonial, masyarakat Melayu ni mengamalkan kehidupan asas sara diri. Itu pada pra-kolonial, sebelum datangnya kemajuan. Mereka ni cukup je menampung untuk kehidupan sendiri. Bertani, cucuk tanam, tangkap ikan, menternak. Itu pada era pra-kolonial. Pada zaman tok-tok nenek kita dulu, itu yang mereka buat untuk sara hidup, untuk cari keperluan asas kehidupan. Dan bila datangnya pada era Kesultanan Melayu Melaka, kegiatan perdagangan tu dah makin giat dan masyarakat ni dah hidup dah dalam kehidupan yang masih mundur dan tradisional. Kita tengok pula pada era kolonial. British datang
dia kuasai ekonomi dekat tanah Melayu. Macam kawan kita sebut tadi, dengan adanya lombong biji timah, adanya ladang getah, adanya kemasukan buruh secara besar-besaran daripada China dan India. China diasingkan untuk berada di lombong timah. India pula diasingkan untuk berada di ladang getah. Dan kita tengok pada era pasca kolonial, kerajaan telah menjalankan strategi penyusunan semula masyarakat mengikut kedudukanlah dan seimbangkan dari segi penguasaan ekonomi dalam pelbagai kaum. Kenapa benda tu penting? Sebab kita tak nak satu-satu kaum tu merasa tertindas dan merasa terpaksa untuk pembentukan ekonomi. Kita kaum Melayu merasa senang, kaum India merasa tidak senang. Tidak macam tu. Dan pada sekarang ni, so kita semua dah setaraf dah. India ke, Cina ke, Melayu ke, ada peluang untuk cari pekerjaan masing-masing. Ada peluang untuk bina cari hidup masing-masing. Tak ada dah buruh paksaan macam pada era kolonial. Kita tengok dasar ekonomi baru. Siapa yang perkenalkan dasar ekonomi baru ni? Tun Abdul Razak pada tahun 1970 sehingga 1990. Dasar ekonomi baru ni berpegang kepada prinsip bahawa ketidakseimbangan ekonomi perlu dibaiki. Bila datangnya dasar ekonomi baru ni yang diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak, maka keseimbangan ekonomi tu dapat diperbaiki dan untuk elakkan ketegangan ataupun konflik di antara etnik. Akan muncullah pelbagai masalah kalau kita mengasingkan pekerjaan ni. Maka contoh sekarang, kita tak boleh dah nak mengasingkan orang Cina tu kerja apa, orang India tu kerja apa, orang Melayu tu kerja apa. Tak boleh macam tu. Tapi untuk kita bina keperpaduan, semua kaum perlu bersatu untuk majukan negara. Kenapa? Apa objektif dasar ekonomi baru ni? Untuk basmi kemiskinan tanpa kira kaum. Dan untuk susun semula masyarakat tanpa mengikut fungsi ekonomi. Tak nak dah orang Cina dekat lombong biji timah. Tak nak dah orang India sahaja di ladang getah. Tapi datangnya dasar ekonomi baru ni, setelah kita merdeka, datangnya ekonomi baru ni, kita boleh tengok peristiwa-peristiwa yang berlaku. Macam mana tercetusnya peristiwa 13 Mei. Iaitu pergolakan di antara etnik. Okey. Sasaran dan objektif dasar ekonomi baru, kita nak kurangkan kadar kemiskinan. Kita tengok kadar kemiskinan pada 1970, tinggi kita punya peratus kemiskinan, 49.3%. Kemudian setelah diperkenalkan dasar ekonomi baru ni, telah menurun dasar kemiskinan tu sehingga 16.7%. Kita tengok pula equality corporate pada tahun 1970, Bumiputera ni sebanyak 2.4% dan telah meningkat kita punya ekonomi ataupun kerjasama perdagangan semua tu sebanyak 30%. Dia nak cakap apa dekat sini? Dia cakap objektif dasar ekonomi baru itu telah berjaya. Okey, kita tengok yang keempat, falsafah dan juga pemikiran. Kenapa falsafah dan pemikiran ni memberi impak kepada etika dan juga peradaban? Macam mana falsafah dan pemikiran ni bagi kesan dekat etika dan juga peradaban? Okey. Falsafah dan pemikiran tradisional. Kita tengok dulu pada era tradisional, apa yang mereka fikir tentang etika dan peradaban ni. Pada era ni, falsafah perspektif ini berpandangan matlamat telah pun ditentukan dan ditetapkan. Manakala manusia hanya diberi ruang untuk memilih cara bagaimana untuk mengecapi matlamat tersebut. Ilmu kadun pula kata ilmu perlu diintegrasikan. Ilmu agama dan juga ilmu adat. Menurut ilmu agama pula, logik, falsafah, matematik dan bahasa Arab. Ketokohannya diakui oleh sarjana barat. Falsafah sejarah yang dihasilkan Ibn Khaldun merupakan sumbangan terbesar pernah dilahirkan manusia di atas bumi ini.
Apa benda yang dia nak cakap ni? Berkaitan dengan apa? Dia nak cakap tentang falsafah dan juga pemikiran secara tradisional. Pada era tradisional, mereka kata matlamat tu telah ditentukan. Cuma manusia ni yang perlu pilih macam mana cara untuk kita capai matlamat tu. Kan? Kita tengok pula falsafah dan juga pemikiran moden. Pada pemikiran moden, manusia ni ada pilihan yang tersendiri, berhak menentukan matlamat hidup, berhak pilih cara hidup. Boleh? Ni yang sama, slide yang sama. Dua slide tadi sama. Okey, kita tengok slide Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian. Kenapa kita panggil dia sebagai gelanggang kepelbagaian? Kan, adanya proses interaksi kepelbagaian peradaban dan etnik bermula di Selat Melaka dengan proses pembudayaan dan juga mengintegrasikan masyarakat berbilang ras ataupun etnik melalui aktiviti perdagangan dan juga perkahwinan. Kan, Selat Melaka ni jadi gelanggang kepelbagaian. Kenapa disebut gelanggang kepelbagaian? Adanya hubungan dengan satu kaum, itu nombor satu. Adanya kegiatan ekonomi, adanya kegiatan peradaban. Melalui Selat Melaka ni juga adanya adat resam, adanya pegangan agama, adanya perkahwinan campur dan sebagainya. Kesultanan Melayu Melaka, lambang pertemuan masyarakat pelbagai etnik. Ini pada era Kesultanan Melayu Melaka, di mana kita tengok Melaka dikenali sebagai the Venice of the Earth, the Venice of the East, yang menjadi tempat pertemuan pedagang seluruh dunia seperti dari Arab, Parsi, Cina, India, yang mana dekat Selat Melaka itulah adanya pemerintahan, perdagangan, kedudukan dan juga kepelbagaian budaya. Pembentukan masyarakat majmuk era kolonialisme Inggeris. Ni kita tengok macam mana British datang ke tanah Melayu, dia bawa apa? Digelar sebagai serampang tiga mata, keagamaan, kekayaan dan juga kemekahan. Dia nak juga berlakunya pemisahan di antara agama dan sains. Dia kata ilmu itu hanyalah yang berlandaskan kepada fakta. Agama tu bukan ilmu, dia kata. Dia kata agama ni dianggap sebagai penyumbang perselisihan pendapat dalam kalangan manusia, pergaduhan dan juga peperangan. Itu apa yang dibawa oleh fahaman Barat. Tapi kita dalam Islam, kita anggap Islam, agama adalah ilmu, agama adalah sumber perpaduan. Agama ni tidak mampu menjadikan masyarakat berpecah belah. Sebaliknya, agama yang menyatukan masyarakat. Warisan dan pendigitalan sejagat. Kita tengok macam mana teknologi pada hari ini, meskipun dikuasai oleh Barat, tapi kita masih lagi menggunakan teknologi-teknologi mereka. Dan melalui teknologi lah terbentuknya kita punya etika dan peradaban pada hari ini. Kita saling berkomunikasi meskipun berada di tempat jauh. Kita saling apa lagi? Kita mampu nak capai matlamat kita. Kita nak berhubung dengan sesiapa je, nak cari maklumat ke apa semua, kita mampu capai melalui teknologi. Ini adalah kesimpulan berdasarkan kita punya bab. Kita nak tahu apa dalam bab ni. Tadi kita dah faham adanya migrasi yang datang daripada India, China, Melayu, dan daripada migrasi tu terbentuknya masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk tu terbentuknya daripada pemaksaan dan juga kepelbagaian. Pemaksaan dari segi apa? Dari segi buruh kepada orang Cina, orang Melayu dan juga orang India. Macam mana di biji timahnya, macam mana di ladang getahnya, dan munculnya dasar ekonomi baru yang diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak. Dan kenapa
dasar-dasar tersebut memberikan impak kepada etika dan juga peradaban kini. Okey, ada soalan berkaitan dengan kita punya topik 3. Faham ke tak apa yang Ustazah nak cakap dalam topik 3? Boleh tak semua buat kesimpulan berdasarkan topik kita pada hari ini? Seorang-seorang. Boleh tolong saya untuk onkan semua video? Semua video. Admin, boleh tolong onkan video yang lain? Ya, buka kamera. Ada yang berada kat kelas ke? Sekarang? Tak ada? Korang kat mana tu? Korang dekat mana? Dekat bilik. Macam mana dengan kelas-kelas yang lain? Online ke? Kat fakulti. Alright. Okay. Fatia dah snap kan kita punya kehadiran hari ni? Alright. Thank you. Nanti hantarkan kat saya dalam Word. Copykan tu. Tulis tarikh hari ni apa semua. Hantarkan dekat Word. Okay. Saya rasa kurang interaksi sikit bila kita beronline ni kan. Mungkin masih ada yang di atas katil. Mungkin masih ada yang on je. Tapi jasad dan rohnya ke mana, kita tak tahu. Bila minta buka kamera pun tak dapat nak buka. Tak tahulah macam mana, di mana kalian semua berada kan. Sebab tu tidak digalakkan untuk kita buat secara online. Dan mungkin next tak buat dah online kot. Kan? Sebab menyusahkan. Tiada interaksi dua hala. Sepatutnya makin menyenangkan tapi dalam ni makin menyusahkan pula. Tak apa, it's okay. Hari ni kita dah cover bab 3. Ustazah nak masuk sikit berkaitan dengan bab 4. Pemantapan Kesepaduan Nasional Malaysia. Dalam bab ni apa yang kita nak adalah kita nak faham proses pemantapan kesepaduan nasional di Malaysia. Itu je kita nak tahu. Macam mana kita nak fahami proses pemantapan kesepaduan nasional di Malaysia ni. Apa benda yang kita perlu buat. Satu, hasil awak akan dapat, awak tahu proses pemantapan kesepaduan sosial. Nombor satu, awak tahu cara nak praktikalkan dia. Tahu cara nak aplikasikan kesepaduan sosial tu.
Okey, semua boleh baca sinopsis bagi topik 4. Okey, dalam tajuk ni, apa yang secara kesimpulannya, sinopsis topik 4 ni, kita nak bincangkan tentang macam mana kepelbagaian ni menimbulkan pelbagai cabaran kepada sebuah masyarakat seperti dekat Malaysia. Dekat Malaysia ni sendiri kita tengok adanya kaum dan juga pelbagai bangsa yang berlainan. Macam mana kita punya cabaran untuk kita adapt dengan diorang punya etika dan juga gaya hidup. Peradaban, kemajuan mereka tu dah pastilah berbeza dengan kita. Cara hidup kita berbeza, cara hidup dia berbeza, dan macam mana kita nak hormat orang lain punya adat, budaya, agama. Dan sebagaimana kita nak dia hormat kita, bangsa kita, agama kita, maka kita ni kena hormat juga agama dia, bangsa dia. Apa benda yang kita perlu buat adalah melalui perpaduan, kesepaduan, penyatu paduan. Tiga benda itulah akan membentukkan satu kepaduan nasional. Kepaduan apa nasional tu? Pemantapan kesepaduan nasional Malaysia. Apa benda? Pemantapan melalui cara macam mana? Melalui 3 motivasi yang saya sebutkan tadi tu lah. Perpaduan yang diidamkan, kesepaduan yang dicapai dan penyatu paduan yang diusahakan. Perpaduan macam mana yang kita nak? Kesepaduan yang macam mana yang kita nak capai? Dan juga penyatu paduan yang macam mana yang kita nak usahakan. Kita nak gabungkan di antara bangsa dan juga kaum lain ni bersatu padu dalam kehidupan masyarakat. Kita punya Perdana Menteri telah memperkenalkan pelbagai konsep Madani, Satu Malaysia. Itu semua konsep-konsep untuk penyatuan bangsa-bangsa di Malaysia nak bentukkan kesepaduan nasional. Ini kandungan yang kita akan belajar. 3 motivasi yang saya dah sebutkan, perpaduan, kesepaduan, penyatu paduan. Apa benda perpaduan, kesepaduan, penyatuan ni? Penyatu paduan. Kita tengok dari segi bahasa dan juga sosiologi. Dari segi bahasa, penyatuan, kesepaduan, perpaduan ni dia bermaksud sosiologi. Proses menyatu padukan usaha berterusan pada peringkat semua lapisan masyarakat untuk menyelesaikan defisit sosial. Keadaan bersepadu, keadaan aman, stabil, makmur, sejahtera. Kita tengok pula kesatuan merupakan matlamat akhir yang diidamkan dalam sebuah negara yang berbilang etnik. Okey, Ustazah ada satu tugasan. Carikan tentang peristiwa 13 Mei 1969. Carikan
peristiwa 13 Mei 1969. Macam mana kesatuan pada ketika itu pecah berderai. Itu adalah satu tugasan yang pertama. Boleh take note dan post dalam grup. Macam mana peristiwa 13 Mei 1969 boleh berlaku. Okey. Ini nanti kita tengok pada minggu hadapan. Secara lebih detail. Kat dalam ni pun ada peristiwa 13 Mei. Tapi itu Ustazah nak awak yang cari peristiwa 13 Mei. Macam mana boleh berlaku. Kita tengok seterusnya perpaduan